Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Ini adalah bab yang keempat, sistem maklumat transaksi. Baca nota dulu. Pastikan anda telah membaca nota bab 4 terlebih dahulu di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Kemudian rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 4 yang telah anda baca. Ini adalah subtopik. Yang pertama iaitu meningkatkan keefisienan operasi perniagaan. Efisien di sini bermaksud berapa banyak sesuatu sistem komputer itu produktif, dengan sumber-sumber yang ada seperti manusia dan juga duit. Kat sini dia nak ceritalah, bila kita menggunakan komputer, kita computerizekan tugasan menggunakan komputer, secara tidak langsung kita mengurangkan tenaga manusia. Sebagai contoh, kalau kita buat proses tempah ni secara manual, pelanggan akan meminta sesuatu produk. So akan ada seseorang yang akan menyemak stok yang ada, kemudian dari segi kewangan pelanggan, kemudian mencatat tempahan jualan daripada pelanggan, berapa unit yang nak ditempah, berapa jumlah pembayaran yang dibuat, ada diskaun ke, kemudian ada kos penghantaran dan sebagainya. So itu semua dibuat secara manual. Tetapi bila kita gunakan secara komputer, kita melibatkan tugasan yang kita buat manual tu menggunakan komputer, iaitu tempah online, mengira online, kemudian dapat resit pun online. So itu akan memudahkan kerja manusia dan nampak segala tugasan tu nampak sistematik. Dalam masa yang sama menjimatkan masa. Di sinilah sebenarnya sistem maklumat transaksi menyokong operasi di dalam perniagaan. Sistem pemprosesan transaksi ataupun TPS ni, dia akan membuat perniagaan seperti penjualan dan juga pembelian barang secara online. Dan daripada sinilah akan ada record inventory yang melibatkan transaksi daripada pelanggan. TPS ini akan proses data, kemudian dia akan memberi kesan terhadap penjualan dan juga pembelian barang. Sebagai contoh, pelajar boleh tengok rajah yang saya tunjukkan ni. So customer request, kemudian check product availability, kita tengok stok yang ada, kemudian check customer credit, daripada segi pembayaran customer kita kena check dulu, dan last sekali produce sales order, kita akan laksanakan penempahan daripada customer, dan akhir sekali akan dapatlah sales order. Itulah yang dilakukan oleh TPS. Okay, 2.0 sistem pemprosesan transaksi ataupun TPS, dia akan melibatkan tujuan dia. TPS ni dia ada tujuan dia lah. Kenapa dilaksanakan sistem ini? Yang pertama, untuk menyimpan rekod mengenai keadaan organisasi. Yang kedua, memproses transaksi yang memberi kesan terhadap rekod organisasi. Yang ketiga, mengeluarkan output yang menerangkan transaksi yang telah berlaku. Sebagai contoh, sistem kawalan inventory, dia kesan rekod, kemudian dia proses jualan dan juga pembelian, dan selepas itu dia akan keluarkan laporan mengenai jumlah dan nilai barang yang masih ada, maksudnya stok yang ada atau yang telah ditempah. TPS ni sebenarnya wujud dalam semua persekitaran dan semua organisasi. Dan dia boleh digunakan oleh pekerja ataupun order entry ataupun pelanggan. Maksudnya pelanggan boleh direct order menggunakan sistem TPS ini. Dan juga
pelanggan ataupun pekerja tadi boleh menggunakan pelbagai perisian. Okey, maksudnya nak pakai apps boleh, nak pakai browser pun boleh. Daripada segi perkakasan, pelbagai perkakasan, maksudnya nak guna PC boleh, nak guna laptop boleh, nak guna smartphone pun boleh, dan juga rangkaian. Okey, menggunakan pelbagai internet lah. Okey, rangkaian internet, tak kisahlah nak pakai apa, pakai intranet ke, extranet ke, dan internet ke, dan sebagainya. Okey, TPS menggunakan data tersimpan. Okey, data tersimpan yang kita belajar masa bab 1, di mana data tersimpan di dalam fail, pangkalan data dan juga program-program lain. Maksudnya di sini TPS ni dia ada rekod daripada customer yang membeli ataupun yang menempah produk mereka. Okey, daripada segi 2.1 struktur TPS. Okey, TPS ni pada umumnya terdiri daripada pengguna atau TPS lain yang berinteraksi dengan perisian TPS. Okey, kemudian data tersimpan yang digunakan oleh TPS. Okey, kebiasaannya pengguna sistem adalah pekerja yang berurusan dengan transaksi perniagaan seperti jurujual ataupun cashier. Data yang dimasukkan adalah daripada pengguna dan juga TPS lain. Output daripada TPS ni mungkin dari segi dia punya laporan. Okey, so kat situ pelajar boleh tengok raja struktur TPS. Okey, users and others TPS. Okey, TPS input, okey, maklumat dimasukkan. Okey, TPS software. Okey, so tak kisahlah nak pakai sistem tu mungkin by apps ataupun dalam browser, web browser. Okey, so daripada situ dia akan dapat output dan kemudian dia akan simpan. TPS akan simpan data ini. Okey, itu adalah struktur TPS. 2.2 fungsi TPS. Okey, TPS dia ada 4 fungsi. Okey, yang pertama input. Okey, input ni dia terima data daripada luar sistem untuk diproses. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah proses, menukarkan data dengan cara-cara tertentu. Okey, yang ketiga output, menjadikan hasil daripada pemprosesan berguna bagi luaran sistem. Dan yang keempat, storan, menyimpan data yang akan digunakan. Okay, di sini sebelum data transaksi dibawa ke dalam TPS, okey, data tersebut mestilah diperolehi daripada sumbernya. Okey, daripada mana data ni datang. Okey, langkah ini dipanggil pengumpulan data ataupun kita panggil as a data capture. Okey, laporan penerimaan adalah contoh dokumen sumber yang digunakan untuk melaksanakan kemasukan data. Okey, di mana kemasukan data dapat dilakukan apabila apa sahaja peralatan input seperti penggunaan papan kunci atau skrin sentuh. Okey, so kita masuk data, kita key in lah, okey, by keyboard ataupun touchscreen. Okey, apabila data dimasukkan, program akan menyemak kesilapan data tersebut. Okey, so apa proses yang dipanggil untuk menyemak kesilapan ini? Kita panggil sebagai pengesahan data ataupun data validation. Okey, sebagai contoh data inventory yang diterima akan diperiksa untuk memastikan kesemua nombor yang dimasukkan adalah berjenis numerik. Okey, maksudnya dia ada kod dia lah, alright, dan kuantitinya dalam kadar yang boleh diterima. So kalau kita masuk salah kod, okey, kod tak sama, okey, so dia akan reject lah, alright. Kebanyakan output TPS adalah dalam bentuk laporan. Okey, beberapa jenis laporan dihasilkan oleh TPS. Okey, so far ada 3. Laporan yang terperinci, laporan yang terperinci ataupun detail report. Okey, di mana laporan ini menyenaraikan mengenai pergerakan ataupun perjalanan transaksi yang berlaku. Okey, kemudian laporan rumusan, summary report, meringkaskan data di pelbagai peringkat.
dan juga laporan penerimaan, exception report. Di mana data yang boleh diterima berdasarkan keadaan dan standard tertentu. So exception report ni sama seperti MIS, topik bab 3 yang telah kita study sebelum ni. Data dalam TPS disimpan di dalam fail dan juga pangkalan data. Ini dia database dia. Dua jenis data tersimpan. Ini maksudnya data tersimpan. Tapi yang ni merujuk ke dalam TPS. Data tersimpan dalam TPS ni, yang pertama adalah data transaksi ataupun transaction data. Data transaksi adalah data berkenaan transaksi yang telah berlaku. Apa-apa proses penempahan. So dia akan dikira sebagai data transaksi. Data transaksi kemudiannya ditukar dengan data transaksi lain bagi transaksi baru. Sebagai contoh, sistem kawalan inventory, fail transaksi mengandungi data mengenai transaksi inventory. Kemudian data ini digunakan untuk mengemaskini fail master inventory. Jadi dia punya main file dia. Selepas pengemaskinian selesai, fail transaksi tadi akan dikosongkan dan senarai baru transaksi akan bermula. So yang ni saya rasa dia mention as sebagai pengorderan lah. So setiap kali order yang berlaku, so tengok dalam masa berapa, katakan memang dalam syarikat tu dia check dalam masa 2 jam berapa order masuk. So bila order tu masuk, dia akan masuk ke master file. Dan dia akan kosongkan file transaksi tadi. So dari segi data master ataupun master data ni, master data adalah data utama yang digunakan oleh TPS. Biasanya master data adalah data kekal yang berada di dalam sistem selagi sistem itu digunakan. Sebagai contoh, sistem inventory mempunyai file master inventory dengan satu rekod untuk setiap barang di inventory. Selepas data dicipta, TPS akan panggil data daripada TPS akan ambil data daripada database, dan data itu akan menghasilkan laporan. Kita boleh update file master dan sebagainya. Di sini TPS mestilah sentiasa mengemaskini data. So kita akan tengok data yang terkini lah. Kemaskini ini boleh melibatkan kemasukan data baru, ataupun new data, menukar data, iaitu menukar data terkini dan juga membuang data lama. Dan terdapat beberapa fungsi yang melibatkan pemprosesan data di sini, iaitu mengira perincian, mengira jumlah, membuat keputusan dan juga memeriksa syarat dan bertindak terhadapnya. 2.3 pengawalan TPS. TPS mestilah mempunyai prosedur untuk memastikan kesempurnaan pemprosesan data dan juga meminimumkan kesilapan. Pada umumnya, prosedur ini dipanggil kawalan. Antara jenis kawalan dalam TPS termasuklah jumlah kawalan, control total, jejak audit ataupun audit trace, dan juga prosedur pemulihan dan juga sokongan. Backup and recovery procedure. Semua data dalam TPS mungkin tidak diproses atas beberapa sebab. Termasuklah kegagalan perkakasan dan perisian serta kesilapan manusia. Jenis kawalan yang pertama iaitu kawalan jumlah ataupun control total. Ini adalah satu cara TPS memeriksa sama ada semua data diproses. Dan jumlah kawalan ialah nombor
yang dikira apabila data memasuki sistem, dan dia akan dikira lagi apabila diproses. Okey, dalam sistem kawalan inventory, nombor menggambarkan bilangan permulaan penerimaan laporan yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Okey, selepas itu bilangan dokumen yang dimasukkan akan dihasilkan. Okey, dari segi kawalan jejak audit ataupun audit trace. Okey, audit trace ni satu cara kita nak jejak kesan data terhadap keseluruhan sistem. Okey, so audit trace yang baik adalah bila seseorang boleh tengok laporan, okey, kemudian tengok balik dokumen sumber dan sebaliknya. Okey, sebagai contoh, sistem penerimaan inventory boleh menghasilkan laporan mengenai semua kiraan item barang. Okey, ini boleh digunakan untuk menjejak penerimaan setiap barang daripada laporan penerimaan dokumen sumbernya. Okey, maksudnya kita tengoklah, okey, kita dapat invoice daripada company yang menghantar barang. Okey, so bila dapat tu, okey, data entry ataupun kerani bahagian data ni dia akan key in dalam sistem berapa produk yang barang yang sampai. Okay, kemudian dia akan tallykan sama tak bilangan barang yang dihantar daripada tempat syarikat penghantaran tu dan bilangan yang di key in oleh kerani data tersebut. Okey. Dan yang ketiga adalah prosedur pemulihan, prosedur sokongan dan pemulihan, iaitu backup and recovery procedure. Okey, ini melibatkan perkakasan lah. Okey, kadang-kadang sistem komputer ni dia lag, okey, gagal berfungsi, okey, menyebabkan kehilangan ataupun kerosakan data. Okey, mungkin disebabkan oleh virus, okey, ataupun kecuaian, okey, pengguna terdelete data dan sebagainya. Jadi untuk memastikan tiada kehilangan data, prosedur sokongan ini digunakan. So kita ada backup lah sebenarnya, backup and recovery. Okey, di mana dia akan salin data dan program penting ke dalam media mudah alih. Okey, dia akan simpan dalam portable device. Okey, di mana fail penting dan juga pengkalan data kebiasaannya disokong setiap hari ataupun seminggu dan sebagainya. Okey, sokongan ataupun backup data tersimpan boleh disalin semula ke dalam sistem restoring, ke dalam sistem ataupun restore the data. Okey, jika sistem gagal, prosedur pemulihan akan membantu pakar komputer bagaimana untuk membaik pulih dari kerosakan. Okey, so ini adalah sistem maintenance lah. So biasanya kalau orang yang buat sistem ni, dia mesti ada sistem maintenance. Okey, dia akan buat recovery dan juga backup. Okey, nak mengelakkan daripada kehilangan data ni lah. Normally dia akan buat, tengoklah kalau transaksi tu sangat banyak. Okey, biasanya company akan request mungkin setiap minggu, ataupun kalau macam kapasiti tu masih boleh menampung sistem tersebut, so mungkin dia akan maintenance dalam seminggu atau sebulan, ataupun tengoklah sebulan sekali ataupun setiap 6 bulan sekali. Okey, sistem maintenance akan datang untuk membuat backup dan juga recovery. Okey, topik yang terakhir adalah pemprosesan data TPS. Okey, data dalam TPS kita boleh guna dua metod ataupun approach lah. Okey, yang pertama pemprosesan berkelompok ataupun batch processing, dan juga pemprosesan atas talian ataupun online transaction processing OLTP. Okay, dalam batch processing, data yang diproses akan disediakan dalam bentuk yang difahami oleh komputer. Okay, di mana sekelompok data ini akan diproses dalam komputer dan output juga diterima secara berkelompok. Sebagai contoh, pemprosesan dan juga cetakan gaji di dalam jangka masa 1 hari 1 malam. Okey. Manakala pemprosesan atas talian ataupun OLTP ni, data dimasukkan secara atas talian.
Okey, yang juga dikenali sebagai pemprosesan interaktif. Okey, sebagai contoh, sistem tempahan tiket kapal terbang. Terminologi masa nyata ataupun kita panggil sebagai real time digunakan bagi menunjukkan satu pemprosesan secara online, di mana pemprosesan secara masa nyata ini berlaku sebaik sahaja data dimasukkan. Okey, sebagai contoh, sistem masa nyata ialah sistem pemantauan pengeluaran manufacturing monitoring system. Okey, sekiranya terdapat masalah dalam proses pemasangan sesebuah kereta, sistem akan menjana amaran. Okey, so dia akan ada alert di situ ataupun warning kat situ kepada operator dengan segera, di mana pekerja yang menggunakan TPS ni kena peka, okey, dan lihat dari segi sistem menjana amaran yang dikeluarkan daripada sistem TPS ini. Okey, dalam pemprosesan data TPS, dua aktiviti asas pemprosesan maklumat dalam perniagaan menggunakan TPS ini adalah yang pertama, tempahan, di mana membenarkan pengguna memasukkan tempahan pelanggan. Yang kedua, membuat bil, iaitu menghasilkan invoice kepada pelanggan untuk dibayar. Alhamdulillah kita pun dah habis topik ni. Sekiranya ada pertanyaan, ajukan terus kepada saya semasa sesi live atau email terus kepada saya nursaira.ghazali@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum.